Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita masuk pula bab baru iaitu bab pembiakan. Jadi kita tengok apakah maksud pembiakan. Okey. Pembiakan adalah proses induk. Okey, proses induk. Induk ni maksudnya adalah parents. So maksudnya contohnya kalau pokok pisang, okey, dia tumbuh pokok pisang yang lain. Jadi pokok pisang yang induk adalah pokok pisang yang tua tu lah dia punya ibu ayah paling senang. Jadi bila dia hasilkan satu pokok pisang yang baru, itu dia punya baby, induk dia adalah dia punya parents. Okay. So pembiakan adalah proses induk menghasilkan individu baru ataupun zuriat. So pembiakan ni maksudnya di mana ada satu benda hidup, okay, dia menghasilkan lagi satu benda hidup. Jadi maksudnya kalau contohnya kita ada kucing, okay? Kita ada mama kucing, itulah induk dia. Dan dia hasilkan satu individu baru iaitu satu anak kucing. Jadi maksudnya satu benda baru menghasilkan lagi satu benda baru, itu adalah pembiakan. Maksudnya dia menambah-nambah, okay? Dia menambah-nambah individu baru atau dia menambah-nambah zuriat. Okey, jadi kenapakah haiwan, manusia ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun benda-benda kecil, okey, perlu membiak. Jadi mereka membiak ni supaya pastikan kemandirian dan kesinambungan suatu spesies. Okay, so kemandirian ni kamu sudah pernah belajar dari darjah 5 lagi, okey, dari darjah 5. So kemandirian dan kesinambungan spesies. So maksud dia adalah supaya spesies dia survive, okey, supaya spesies dia boleh hidup. Contohnya kalau kita ada kucing. Contohnya kita ada kucing siam. Jadi kalau kucing siam ni mahu spesies dia hidup mungkin 10 tahun kemudian ataupun 20 tahun kemudian masih lagi ada kucing siam. Jadi dia kenalah membiak. Dia kena buatlah banyak-banyak kucing. Okay, supaya nanti kalau contohnya kalau ada yang mati kucing tu, masih lagi ada kucing-kucing lain yang boleh buat spesies kucing siam tu masih lagi ada walaupun 10 tahun, 20 tahun kemudian. Okay, so itulah maksud dia memastikan kemandirian dan kesinambungan suatu spesies. Supaya spesies tu ada saja sentiasa walaupun 10 tahun, 20 tahun kemudian. Okay, itulah kemandirian. Dalam bahasa English paling senang adalah survival. Okay, survival of the species. Okay, jadi untuk pembiakan ni kira-kira lah dia secara general, okay, pembiakan untuk manusia, haiwan dan juga tumbuhan kita ada dua. Okay, kita ada pembiakan seks ni dan juga pembiakan aseks. Jadi cikgu akan bagi contoh gambar dan juga video apa beza dia. So inilah dua jenis, okay, pembiakan yang kamu perlu hafal. Dua jenis pembiakan yang kamu perlu hafal. Okay, ada ni dan juga ni. Okay, jadi apakah pembiakan seks ni? So pembiakan seks ni adalah dia melibatkan proses persenyawaan, okay, iaitu proses pencantuman dua sel pembiakan yang setiap satunya berasal daripada satu induk jantan dan satu induk betina. Okay, so maksudnya pembiakan seks ni maksudnya mereka perlukan sesuatu, okay, mereka perlukan satu ataupun dua sel, okay, dua sel untuk bersenyawa. Jadi macam kalau kamu masih ingat, okay, bab yang lalu kita dah belajar tentang sel dalam sel lelaki dan juga sel perempuan, kan? Sel lelaki adalah sperma dan juga untuk perempuan adalah ovum. Jadi pembiakan seks ni maksudnya pencantuman antara sperma dan juga ovum, okay, untuk menghasilkan satu individu baru, iaitu contohnya anak. Jadi contohnya kalau manusia, okay, sperm dan juga ovum ni mereka bersenyawa. Okay, so untuk menghasilkan satu individu baru. Sebab itulah maksud pembiakan, mereka hasilkan satu individu baru iaitu anak. Jadi bila benda ni bersenyawa, okay, dia akan menghasilkanlah benda-benda ni dan yang terakhir adalah akan terjadinya anak. Okay, so itu adalah pembiakan seks. Beza pembiakan seks dengan aseks adalah paling ketara seks ni dia perlukan ni sel.
Okay, sperm dan juga ovum. Tapi kalau aseks, okay, kalau aseks ni mereka tidak perlukan apa-apa persenyawaan. Okay, langsung tidak perlukan apa-apa persenyawaan dan mereka hanya perlukan satu individu sahaja. Kalau pembiakan seks, mereka perlukan dua individu, contohnya lelaki dengan perempuan, okay, ataupun kucing betina dengan kucing jantan gitu. Tapi kalau seks, mereka hanya perlukan satu sahaja individu, satu sahaja ibu, okay, ataupun satu sahaja ayah gitu, satu sahaja. Dan juga mereka tiada persenyawaan. Maksudnya mereka tidak perlukan ovum, mereka tidak perlukan sperm dan juga tiada variasi. Okay, jadi pembiakan aseks ni kita ada 5 benda yang kamu kena hafal. Okay, kita ada belahan dua, pentunasan, pembentukan spora, pembiakan dan juga penjana semula. So nanti kita akan tengoklah, okay, satu per satu. So beza benda ni yang paling ketara adalah untuk aseks ni mereka perlukan hanya satu sahaja individu dan juga tidak ada persenyawaan. Okay, so tiada ovum dan juga tiada sperm. Jadi kamu kena hafal lah 5 benda ini. So kita tengok dulu yang pertama. So belahan dua, okay, ataupun in English binary fission. Okay, so belahan dua ni adalah satu individu yang matang, membahagi dan berpisah menjadi dua sel yang baru. So apa maksud dia satu individu yang matang? Maksudnya adalah satu individu yang sudah cukup besar, okay, sudah cukup saiz dia besar dan dia akan terpisah menjadi dua benda baru. Sebab itulah nama dia belahan dedua. Senang saja mau hafal. Oh, belahan dedua. So maksudnya dia terbelah dua. Okay, so macam mana dia terbelah dua adalah bila kamu ada satu sel induk. Maksudnya ibu ayah punya sel. So satu sel ni dia akan terbahagi dua. Okay, maksudnya nukleus dia terbahagi, sitoplasma dia terbahagi, dan dia akan ada dua individu baru. Okay, dua sel anak baru yang terhasil. So itulah macam mana mereka membiak. Dia terbahagi dua, bahagi dua, bahagi dua, dua. Okay, sampailah dia ada banyak anak. So itulah nama dia belahan dedua. Ini paling senang untuk hafal. Dia terbelah dua. Okay, so contohnya macam amoeba, okay, paramecium, buran dan bakteria. So maksudnya belahan dua ni selalunya untuk yang selalunya untuk organisma yang kecil. Okay, so kita ada juga pentunasan. Okay, so pentunasan ni adalah cara pembiakan di mana individu baharu, okay, atau zuriat terbentuk dan terpisah daripada individu dewasa. So maksudnya pentunasan ni mereka bertunas, okay, mereka bertunas daripada satu individu induk. So maksudnya dia bertunas daripada mama dia. Okay, so ni contohnya adalah mama dia. Okay, so dia bertunas daripada dia punya mama. Okay, and then dia terpisah. Okay, dia terpisah, dapatlah ni anak baru ataupun individu baru. Okay, so maksudnya dia terpisah daripada ibu dia. Okay, daripada ibu dia sendiri. Jadi dia terpisah daripada tu, maksudnya dia adalah sama, betul-betul sama dengan dia punya ibu. So ibu dia sini ada 6, sini dia pun ada 6. Okay, so salah contoh adalah hidra. So hidra adalah contoh yang paling selalu kena guna untuk pentunasan. So dalam soalan objektif. Dan juga satu lagi adalah yeast. So ni adalah individu yang dewasa dan dia akan menghasilkan satu, okay, menghasilkan satu yang kecil anak daripada badan dia sendiri. Okay, so satu lagi kita tengok adalah pembentukan spora. So pembentukan spora paling senang kamu boleh jumpa dekat cendawan. Jadi kamu paling senang kamu jumpa dekat cendawan. So cendawan, cara dia membiak, contohnya kamu ada cendawan sini kan. Okay, cara membiak adalah dia keluarkan spora. So spora ni macam titik-titik. Macam titik-titik habuk begitu, debu-debu. So bila ada angin, dia akan bawa titik-titik tu dekat sesuatu tempat dan jadilah satu lagi cendawan yang baru. Contohnya kalau ada angin lagi, dia akan jadikan satu lagi cendawan yang baru. So macam inilah cara dorang membiak guna spora.
Okay, so selalunya itulah cara dengan membuat individu yang baru. So bila ada angin, titik-titik lah ni spores, okay, dia macam titik-titik saja dan dia akan dibawa oleh angin. Okay, so contohnya macam kulat ataupun cendawan, okay, lumut, pakis. So benda ni dia akan hasilkan spora, okay, dia hasilkan spora dan spora tu dalam bentuk macam debunga, habuk-habuk rupa dia dan dia akan dibawa oleh angin dan terhasillah individu baru bila dia terjatuh ke tanah contoh. Okey, so kita tengok lagi yang seterusnya adalah pembiakan vegetatif. Okey, pembiakan vegetatif. Ni mungkin susah sikit menghafal, tapi pembiakan vegetatif ni adalah dia tumbuh. Okey, dia tumbuh daripada contohnya daun. Okey, so contohnya kalau kamu ada satu daun. Okey, jadi macam mana dia buat, macam dia menghasilkan anak dia adalah dia akan tumbuhlah satu daun sini, satu daun sini. Dia akan tumbuh daun-daun yang baru. Okey, dia akan tumbuh daun-daun yang baru. So, bila daun ni gugur di tanah contohnya, terhasillah satu pokok yang baru. Okey, macam tu. So, bila dia membiak daripada sini, banyak-banyak ni, bila dia jatuh, bila ni jatuh ke tanah, mereka akan dapatlah satu pokok yang baru. Okay, macam itulah mereka hasilkan anak ataupun macam itulah mereka membiak. Okay, so pembiakan vegetatif ni adalah kamu boleh jumpa daripada daun dia tumbuh pokok-pokok kecil yang lain ataupun akar tumbuh lagi pokok kecil yang lain ataupun batang tumbuh lagi pokok-pokok kecil yang lain. Okay, itu adalah pembiakan vegetatif. Okay, pembiakan vegetatif. So, contoh lagi paling senang adalah ubi kentang. Kalau kamu pernah nampak ubi kentang dia, contohnya sini ada akar kan. Kamu akan dapatlah ubi dekat bawah tanah. Okay, dia tumbuh daripada mana? Daripada akar, contoh. Okay, jadi ataupun batang. So, benda tu adalah pembiakan vegetatif. Daripada satu sahaja daun macam ni, dia boleh tumbuh dalam lebih daripada 10. Bila dia jatuh, dia akan jadi individu yang baru. Okay, itu adalah pembiakan vegetatif. Okay, jadi kita tinggal satu lagi, penjanaan semula. So, penjanaan semula ni adalah macam Wolverine. So, Wolverine macam dalam X-Men, penjanaan semula ni dia boleh jana semula, dia boleh regenerate. Okay, dia boleh regenerate. So contohnya macam Wolverine, bila dia ada luka kan, ataupun dia ada kuku yang patah ke, dia akan ada balik kuku yang sama. Ataupun bila dia luka, dia akan sembuh balik badan dia. So itu adalah penjanaan semula. So contohnya kan kalau cikgu ada tapak Sulaiman, okay, contohnya cikgu ada tapak Sulaiman, cikgu potong, dia jadi 3. Okay, so kita ada 1, 2, 3 tapak Sulaiman. So yang satu ni dia akan tumbuh jadi satu tapak Sulaiman yang baru. Yang kedua ni, okay, yang kedua dia tumbuh lagi jadi tapak Sulaiman yang baru. So yang ketiga ni dia akan tumbuh lagi akan jadi tapak Sulaiman yang baru. So maksudnya daripada satu, okay, satu tapak Sulaiman, bila kita potong kita akan dapat 3 tapak Sulaiman, penjanaan semula. Okey, so maksudnya bila contohnya tapak Sulaiman cikgu potong, dia akan jadi satu tapak Sulaiman yang baru. Potong lagi, dia akan jadi satu tapak Sulaiman yang baru. Potong lagi, dia akan jadi satu tapak Sulaiman yang baru. So itulah maksud dia penjanaan semula. Dia menghasilkan tapak Sulaiman yang baru daripada yang kena potong tadi. Okey. So, ini adalah perbezaan seks dan juga aseks. So, seks ni dan juga aseks menghasilkan individu yang baru. Okay, baby-baby yang baru. So, apa yang beza dia adalah pembedahan seks ni dia perlukan 2 individu. So, maksudnya masih ada lelaki ataupun masih ada perempuan. Tapi pembedahan seks ni hanya perlukan satu sahaja. Okay, so dia tunas daripada badan dia sendiri. Macam tapak Sulaiman potong daripada tapak 1 satu tapak Sulaiman dapat 3. Okay. Jadi pembiakan sel gamet, yes, dia ada. Dia guna ovum, dia guna sperm. Tapi pembiakan aseks tidak. Okay. Lagi
ciri-ciri individu yang baru, bila pembiakan seks ni dia berbeza dengan ibu ayah dia. So sama ada juga macam anak, dia berbeza dengan ibu dan ayah dia, lupa kan? Tapi pembiakan seks ni dia adalah sama dengan dia punya sel induk. Okay, sama. Kalau kamu tengok tadi, kamu potong. Okay, tapak Sulaiman dia akan jadi juga bentuk tapak Sulaiman yang sama. Okay, jadi cikgu ada video. Okay, cikgu ada video untuk cikgu tunjuk apa beza 55 cara pembiakan, okay, aseks. Okay, so kita tengok sedikit. Okay, so contohnya adalah belahan 2. Okay, so kita ada amoeba ni di belahan 2. So daripada satu amoeba dia akan jadi 2. Okay, dia akan jadi 2 amoeba. So ni adalah belahan 2. Okay, belahan kedua. Maaf, ataupun binary fission. Lepas tu nanti contoh lagi kita ada flatworm dengan Spirotira. Okay, jadi kalau kamu tengok sini dia terbelah tu, dia terbelah 2. Okay, ni adalah belahan kedua. Jadi kalau kamu tengok lagi sini, okay, kalau kamu tengok sini lagi, ni adalah Hydra, okay, pentunasan. Maksudnya ditunas daripada dia punya individu. So dia akan jadi yang baru. Ini dia akan jadi yang baru. Okay, lagi okay, jadi ini adalah kalau kamu tengok daripada akar ataupun daripada daun kan. Okay, vegetatif. Contohnya kita ada potato, kentang. So dia tumbuh daripada, tengok tu, dia tumbuh daripada akar. Okay, dia tumbuh daripada akar. Jadi dia tumbuh daripada akar, so ni adalah vegetatif. Lagi bawang contohnya, kamu letak bawang, dia tumbuh daripada buah dan dia akan tumbuh pucuk baru, so itu adalah vegetatif. Okay, lagi kita tengok kalau kita ada sini untuk okay, so itu sajalah untuk asexual reproduction ataupun pembiakan asexual. Okay, so ini adalah vegetatif. Bila benda ni jatuh, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh jadi satu pokok yang lain. Okay, jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa yang kamu kurang faham, okay, kamu boleh selalu tanya cikgu. Okay, ataupun kamu boleh tanya cikgu bila-bila masalah masa cuti raya ni pun boleh. Okay, so itu sahaja untuk video hari ini. Kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu.